Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian puan-puan untuk menyertai program kami pada petang ini. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Izzatun Hanisa binti Abdul Halim selaku MC pada petang ini. Saya ucapkan selamat datang ke program kami dan saya harap semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat. Seperti semua sedia maklum, modul kali ini adalah modul yang terakhir dan bertajuk The Real Health Things. Dalam modul ini, kami akan cuba untuk menjawab beberapa persoalan berkaitan dengan pemakanan dan nutrisi anak-anak autism. Modul ini akan diketuai oleh Saudari Nur Auni. Saudari Nur Auni akan menjawab beberapa persoalan berkaitan nutrisi dan pemakanan yang telah diajukan melalui Google Form. Jadi, tanpa membuang masa, saya menjemput Saudari Nur Auni untuk memulakan sesi kita pada petang ini. Jadi, saya akan mulakan dengan soalan pertama melalui Google Form. Untuk soalan yang pertama, soalannya, kenyang biar berzat, saya cuba memperkenalkan pelbagai jenis sayur dalam masakan. Anak ASD saya mula akan refuse untuk makan, tapi saya siap tunjuk pada mulut kakaknya. Saya tunjuk siap pada ayahnya. Hopefully, anak akan terbuka hati untuk cuba. Susahnya setiap kali nak cuba menu baru. Dia cuma nak makan lauk protein, ikan dan ayam sahaja. Bagaimana nak mulakan anak untuk makan sayur-sayuran? Walaupun hancurkan, dia nampak hijau je tak nak makan. Jadi persilakan Saudari Auni untuk jawab persoalan tersebut. Terima kasih dekat Cik MC. Untuk soalan ni, ada beberapa cara yang kami boleh cadangkan kepada parents untuk anak-anak yang makan sayur. Pertama sekali, kan sayuran ke dalam makanan yang berunsurkan protein kalau dia suka makan protein, dan juga campur ke dalam makanan yang berunsurkan karbohidrat kalau dia suka makan karbohidrat. Okay, contohnya kat dalam slide ni kita boleh nampak yang contohnya dalam slide ni nugget ni dia dicampur dengan sayur-sayuran. Cara buat dia macam sayur cincang dan digaul bersama dan goreng dalam bentuk yang menarik. Selain itu, parents juga boleh buat campur dengan cauliflower ataupun carrot untuk pastikan yang anak-anak tu dapat makan sayur sekali dengan protein. Okay, seterusnya boleh juga pilih sayur mengikut warna kesukaan anak-anak. Contohnya sekiranya anak-anak parents ataupun tuan-puan tak suka kepada warna hijau, boleh tukar kepada sayur yang berbeza warna seperti warna merah, biru ataupun purple, kuning dan juga putih. Okay, kat sini adalah contoh sayuran mengikut warna-warna yang contohnya kalau macam warna biru ataupun purple ni, kita ada sayur macam ubi beet, ikan ataupun terung dan juga kobis ungu. Untuk warna merah kita boleh dapatkan sayur seperti bayam merah, kentang merah dan juga tomato. Sayur yang berwarna kuning pula kita boleh dapat seperti sayur macam carrot, lagung dan juga yellow zucchini. Untuk warna hijau kita boleh dapat banyak jenis sayur. Contohnya kat sini asparagus, brokoli, bean salad dan juga lettuce. Kalau untuk sayur warna putih pula adalah contoh seperti cauliflower, mushroom dan juga radish. Okay, seterusnya tukar tekstur makanan tu. Contohnya lah kalau anak-anak tak suka makan makanan yang lembik, sayur tu masak jadi macam keripik. Contohnya macam sayur bayam tu kita gorengkan dia jadi keripik. Tapi kalau nak lebih sihat lagi boleh guna air fryer. Contohlah kan. Ini kalau anak-anak tak suka makan makanan yang keras, boleh olah sayur tersebut dengan cara masakan yang berbeza, macam contohnya sayur tersebut. Seterusnya, anak-anak ni makan sayur, parents juga boleh membuat hidangan sayur tersebut kepada bentuk yang lebih kreatif. Macam contoh dalam gambar ni,
sayur carrot tu dia dalam jadi bentuk bunga. Dia buat dalam jadi bentuk macam caterpillar dengan ikan. Saya harap suggestion ni dapat membantu sedikit sebanyak anak perempuan untuk menyediakan makanan sayur-sayuran kepada anak-anak supaya mereka lebih mudah untuk terima sayur-sayuran dalam makanan mereka. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudari Auni atas jawapan tersebut. Apa yang saya boleh simpulkan, puan-puan boleh menggunakan makanan kegemaran anak-anak penerimaan mereka kepada makanan-makanan baru seperti sayur-sayuran. Jadi saya akan teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan kedua berbunyi, bagaimana nak anggarkan sukatan lauk berkuah dalam pinggan suku-suku separuh bagi kanak-kanak? Saya lihat jenis makanan yang dibincangkan hari itu lebih kepada jenis lauk yang kering, iaitu sebagai contoh ayam goreng, ikan goreng, sambal. Tapi anak saya suka makan kari, kurma, tom yum dan juga sup. Anggaran makanan ataupun sukatan lauk untuk lauk yang berkuah, dia sama je macam yang kami telah tunjukkan tempoh hari dalam modul 5, iaitu modul pinggan suku-suku separuh. Jumlah anggaran untuk protein ni dia masih lagi sama seperti hari tu, iaitu dengan menggunakan tapak tangan ataupun suku daripada pinggan. Dan kuah pula seperti kuah kari, kurma dan sebagainya, tuan-puan boleh beri anggaran dalam 4 sudu makan setiap kali. Cadangan saya untuk kuah tersebut, cuba asingkan kuah tu dengan nasi. Contohnya macam nasi tu dengan kuah kari tu letak dalam mangkuk lain supaya kita tak terlebih bagi kuah kepada anak-anak. Macam sebab kuah ni kita tahu dia high calorie food. So kalau kita asingkan, kita boleh agak berapa banyak yang kita nak bagi dekat anak masa dia makan. Okey, terima kasih saudari Auni. Jadi kita akan lanjutkan untuk soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga kita ada 2 soalan. Yang pertama, gluten and casein free diet is one of the intervention for ASD kids. Betul ke gluten atau casein free diet ni berkesan untuk mereka? Yang kedua, adakah dairy produk macam susu atau cheese boleh memburukkan lagi simptom-simptom anak-anak autism? Okey, untuk soalan ni, gluten free, casein free diet ni Cik Izzatuh Hanisa dah pernah explain sedikit sebanyak dalam modul yang kedua. Okey. Tapi saya boleh ulang semula. Okay, gluten free, casein free diet ni adalah salah satu cara alternatif diet untuk kanak-kanak autism yang mempunyai masalah gastrointestinal. Diet ni juga dia tak sesuai, kita tak boleh cakap dia ni sesuai untuk secara general, secara umum kepada anak-anak autism. Kerana kita tahu anak-anak autism ni dia masalah kesihatan yang berbeza-beza dan masalah nutrisi diorang juga macam tak sama. Gluten free, casein free ni dia tak include semua jenis makanan yang mengandungi gluten ataupun casein. Okay. Gluten ni selalunya terdapat dalam roti, bijirin dan juga karbohidrat. Manakala casein pula selalu terdapat dalam makanan seperti susu. Diet ni dia tak boleh untuk semua kanak-kanak autism sebab ada kajian yang nak menunjukkan yang gluten free, casein free diet ni sesuai untuk semua jenis anak-anak autism adalah sikit dan dia punya boleh nak menyokong kenyataan ni secara general. Seterusnya diet ni juga dia agak mahal lah, macam kalau kita nak dapatkan makanan yang gluten free dan juga casein free ni agak susah untuk cari dekat Malaysia ni. Kanak-kanak ASD ni yang ikut diet seperti ni yang tidak mengincludekan ataupun tidak mempunyai certain makanan. Okay, contoh kalau macam gluten free, casein free ni kita tak bagi dia susu dan juga karbohidrat kan. Okay, kanak-kanak autism ni dia akan berisiko tinggi untuk mengalami masalah kekurangan
kalsium dan juga vitamin D dalam badan mereka. Okay. Sebab itulah gluten free, casein free diet ni dia tak digalakkan, sebab bila kita bagi diet seperti ni kepada anak-anak autistik kita, mereka lebih terdedah untuk nutrien dalam badan. Okay, untuk soalan yang kedua pula, dan tu dia tanya dairy product ni betul ke dairy product ni boleh memburukkan lagi simptom-simptom ASD ataupun simptom-simptom autistik. Okay, seperti yang kita tahu, dairy product ni makanan macam susu, cheese dan sebagainya kan. Okay, makanan-makanan ini sangat diperlukan untuk makanan-makanan ini sangat penting untuk tulang. Okay, lebih-lebih lagi pada usia kanak-kanak, sebab tulang-tulang dalam badan mereka membesar dan juga pertumbuhan tulang dalam badan mereka ni sedang giat berlaku. Bila ada kajian yang mengatakan kanak-kanak autism ni dia lebih terdedah untuk kanak-kanak autism ni umumnya mempunyai masalah tulang yang nipis. Untuk kanak-kanak lelaki, sebab kita tahu ataupun kanak-kanak lelaki ni dia lebih cenderung autism daripada kanak-kanak perempuan. Okay. Susu dan dairy product ni sebenarnya tak bagi kesan buruk kepada ASD, sebab ada satu kajian yang telah dijalankan yang dikata yang ambil dairy product ni kan dia ada casein kan. Kanak-kanak yang ambil diet seperti ini tidak mengambil diet. Kanak-kanak yang ambil dairy product dan juga kanak-kanak yang tak ambil dairy product, dia punya nikah tu sama je, dia macam tak ada beza pun kalau tuan puan tak bagi susu ke anak-anak dan tuan puan bagi susu ke anak-anak. Dia punya kelakuan tu sama je, dia tak memburukkan lagi simptom-simptom ASD. Sebab mengapa saya mengatakan bahawa produk Tenusu ni, sebab mengapa ada yang mengatakan bahawa produk Tenusu ni memberi kesan buruk kepada simptom-simptom ASD adalah mungkin kerana mereka beranggapan bahawa produk Tenusu ni adalah penyebab kepada masalah gastrointestinal dalam kalangan anak-anak ASD yang boleh menyebabkan anak-anak mereka ni throw tantrum. Macam contohnya kan, bila diorang consume susu, contohlah bila diorang consume susu, diorang dapat sakit perut macam tu. Itu sebab tu diorang macam keluarkan, macam bila diorang bagi anak-anak susu, anak-anak sakit perut kan, okay? And then diorang tak bagi susu dah lepas tu. Adalah macam dia ada underlying causes, sebab-sebab lain lagi, dan bukan sahaja sebab susu. Dia macam banyak lagi sebab yang dari produk ni sebenarnya tak bagus untuk ataupun tak memberi kesan buruk kepada ASD. Okay. Pandangan saya, jika tiada keadaan yang boleh memburukkan lagi simptom-simptom anak autism, gluten free, casein free diet ini dia tak digalakkan lah untuk parents bagi dekat anak-anak, sebab nanti ada makanan yang anak-anak tak dapat macam tu kan. Parents juga digalakkan untuk menyediakan dan memberi hidangan makanan yang lengkap dan seimbang. Terima kasih. Kalau sorry kalau saya cakap laju sangat. Terima kasih diucapkan kepada saudari Auni untuk jawapan sebentar tadi. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, puan-puan tak perlu nak aplikasikan apa-apa diet yang menyingkirkan makanan-makanan tertentu, sebab kadang-kadang diet-diet tersebut akan memberi kesan kepada anak-anak. Jadi kita akan teruskan kepada soalan yang keempat. Ada dua soalan. Yang pertama, is it true that sweet goods can prolong their tantrum? Yang kedua, kanak-kanak autism akan jadi hyperaktif dan susah dikawal jika diberi makanan atau minuman manis. Silakan. Okay, kaitan antara sebenarnya dia autism ni dia ada terms-terms yang kita boleh guna seperti tantrum dan juga meltdown.
Pertama sekali terdapat sedikit perbezaan antara tantrums dan juga meltdowns. Tantrum ni adalah istilah general yang sering digunakan kalau anak-anak normal mengamuk, memberontak dan juga tidak behave. Manakala istilah meltdown pula sering digunakan untuk describe kelakuan kanak-kanak autistik. Okey, kita boleh lihat kat sini beza antara tantrums dan juga meltdown. Tantrums ni bila berlaku, anak-anak ni dia boleh kawal emosi diorang semasa tantrum. Disebabkan kerana anak-anak ni tak dapat apa yang diorang nak ataupun tak dapat apa yang diorang nak buat. Tantrum, anak-anak ni senang untuk ditarik perhatian dia. Macam contohlah kan, kalau dia mengamuk, dia nak aiskrim. Kalau kita bagi, dia boleh tantrum tu dia boleh stop. Untuk tidak mencederakan diri diorang juga. Untuk meltdown ni selalunya diorang tak boleh kawal emosi diorang. Diorang tak tahu macam mana nak ekspreskan diorang punya emosi. Selalunya disebabkan oleh keletihan, anxiety, overwhelm dan juga overstimulation. Autistic meltdown ni, anak-anak autism ni dia susah untuk kita tarik perhatian dia. Macam untuk masalah meltdown ni, parents boleh dia macam susah lah, macam diorang punya boleh dikatakan agak berpanjangan dan sukar untuk untuk hilang rasa meltdown dia tu. Dan anak-anak autistik ni juga mereka lebih cenderung untuk mencederakan diri mereka sendiri, sesetengah daripada mereka. Autistic meltdown ni, macam saya cakap tadi, selalunya disebabkan oleh tahu cara untuk ekspreskan diorang punya perasaan overwhelming ataupun perasaan yang intens mereka kepada ibu bapa. Macam perasaan overwhelming ni dia boleh jadi bila kanak-kanak ni sensitif terhadap sesuatu perkara. Contohnya macam warna, rasa, bentuk dan juga sekeliling mereka. Okay. Kelakuan yang sering ditunjukkan semasa anak-anak ASD ni meltdown adalah seperti kita boleh lihat menjerit, menangis. Tak pun reaksi fizikal macam menendang, menggigit dan juga memukul. Sini yang tantrum ni, tantrum dalam istilah anak-anak autistik ni, dia lebih berkait kepada masalah sensitivity dan juga bukan adalah disebabkan oleh pengambilan gula dalam diet mereka. Okay, seterusnya saya akan cakap tentang hubungan antara hyperactivity dan juga gula. Okay. Hyperactivity ni seperti yang kita semua tahu, dia terjadi bila anak-anak kita ni dia tak boleh duduk diam. Macam senang untuk terganggu diorang punya tumpuan, dan kalau diorang ada bagi tumpuan pun tak boleh untuk jangka masa yang lama. Okay. Sugar, okay. Sugary food ataupun sugary drinks, makanan dan minuman yang bergula, kek, sweets, gula-gula, aiskrim, semuanya mengandungi refined sugar, iaitu gula yang telah diproses. Okay, refined sugar ni selalunya dia masuk ke dalam badan dengan cepat. Mengubah tahap gula dalam darah kita, maksudnya bila kita makan gula dengan berlebihan, level gula dalam darah kita ni dia akan jadi tak seimbang. Maksudnya anak-anak tu dia terlebih sebab ambil gula banyak sangat. Okay. Sebab itu ramai percaya bahawa bila kita bagi makanan dan minuman yang bergula kepada anak-anak, anak-anak autism kita akan jadi lebih aktif. Untuk menyangkal statement ni dilakukan oleh sekumpulan pengkaji, iaitu nama pengkaji ni adalah Woolrich. Pada tahun 1995, diorang ada buat kajian yang dekat anak-anak autistik ni. Hasil daripada kajian diorang ni, mereka simpulkan bahawa pengambilan gula tiada kaitan dengan hyperactivity anak-anak.
mereka mengatakan bahawa pengambilan gula ni tidak kurang untuk membuatkan kanak-kanak ni menjadi lebih aktif. Sebagai pelajar dietetik, kami lah kan sebagai pelajar dietetik, kami sarankan ada sebab kenapa kita kena kurangkan pengambilan makanan dan minuman bergula kepada, contohnya bila kita ambil gula berlebihan, dia akan boleh menyebabkan salah satu punca ataupun menyebabkan kanak-kanak autistik berisiko tinggi untuk menjadi overweight ataupun obese di masa akan. Selain itu juga kalau kita beri banyak makanan atau minuman bergula ataupun dessert kepada anak-anak kita, dia dalam jangka masa yang lama akan menyebabkan anak-anak kita ni ataupun autism boleh dapat tooth decay, macam gigi diorang tu jadi macam tak berapa cantik macam tu. Saya cakap kat sini bila kita bagi gula dekat anak-anak ni, dia tak menyebabkan anak kita hyperaktif. Sederhana. Ya, bila yang kita bagi secara berlebihan lah, macam sehari tu sampai 2-3 kali makan aiskrim tu yang boleh menyebabkan masalah-masalah lain berlaku. Sekian untuk soalan ni. Terima kasih diucap kepada saudari Auni. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, makanan manis atau gula itu sendiri bukan punca utama kepada tantrums ataupun meltdown. Namun kuantiti gula itu sendiri perlu diambil dalam kadar yang sepatutnya untuk mengelakkan kesan buruk yang lain. Jadi kita akan teruskan dengan soalan yang kelima, iaitu adakah omega 3 mampu kawal behavior hyperaktif ni? Apa makanan tinggi omega 3 yang boleh didapati? Okay. Untuk soalan ni, secara umumnya, kajian mengatakan bahawa anak-anak autism ni dia lebih berisiko dalam kekurangan lemak penting ataupun essential fat dalam badan mereka. Essential fat ni dia tak boleh dihasilkan oleh badan kita sendiri. Jadi bagaimana nak dapatkan essential fat ni? Ambil makanan yang tinggi kandungan omega 3, yang tinggi kandungan essential fat seperti omega 3 dari sumber makanan luar. Kajian yang dilakukan oleh Dr. Gordon Bell di University Stirling menunjukkan bahawa anak-anak autistik ni dia mempunyai masalah enzymatic defect. Dia akan singkirkan lemak penting ataupun essential fat ni dari dalam lapisan sel otak dengan lebih cepat daripada macam bila kita makan, dia punya essential fat ni senang untuk disingkirkan dalam kalangan kanak-kanak autistik. Ini maksudnya macam anak-anak autistik ni perlu mengambil lemak penting ataupun omega 3 ni, jumlah tu lebih besar daripada anak-anak normal. Ini juga beliau mendapati bahawa anak-anak autism dan juga ADHD, bila mereka diberi makanan tambahan EPA, iaitu sejenis 3 dalam bentuk yang lain, dia boleh melamatkan aktiviti defektif enzim yang saya sebut tadi. Akhirnya bila mereka diberi secara klinikalnya, omega 3 ni dapat meningkatkan lagi kelakuan, imajinasi, percakapan, pattern tidur dan juga fokus anak-anak autistik macam jadi lebih baik. Juga mereka menunjukkan bahawa tahap hyperactivity anak-anak autism dan juga ADHD berkurangan apabila mereka diberi suplemen omega 3 fatty acid. Okay, jadi hasil daripada kajian ini yang ini boleh mengurangkan hyperactivity anak-anak autistik. So, makanan yang tinggi dengan kandungan omega 3 ni termasuklah telur yang dia ada tulis omega 3 dekat packaging dia tu, macam NutriPlus,
fatty fish seperti ikan salmon, ikan sardin, mackerel, ke kacang seperti walnut dan juga brokoli. Okey, terima kasih atas penerangan daripada saya. Okey, berdasarkan penerangan tersebut, kita dapat simpulkan bahawa makanan omega 3 dapat memberi banyak kebaikan kepada anak-anak autism dan dipercayai mampu mengurangkan hyperaktif dalam kalangan anak-anak autism. Seterusnya, what an ideal diet actually for autism kids? Is it same as the normal kids? Pada umumnya, dah buka mic dah. Okay. Secara umumnya, tiada diet yang spesifik yang kita boleh bagi kepada anak-anak ASD secara general. Tapi selalunya dietitian ataupun health practitioner dia akan menyarankan ibu bapa diet mengikut keadaan anak-anak ASD mereka. Okay. Kita juga sudah maklum yang anak-anak ASD ni selalu mempunyai masalah picky eaters, pilihan makanan yang terhad dan juga mereka senang untuk menolak sesuatu makanan yang mereka tak boleh. Macam contohnya sebab tekstur ke, sebab warna, sebab rasa. Okay, kat sini kita boleh sarankan untuk ibu bapa untuk memberi makanan yang seimbang, jenis-jenis makanan yang mereka lebih dan juga dengan mengambil keadaan kesihatan mereka. Macam contohnya kalau mereka ni adalah kanak-kanak yang tak boleh tolerance, maksudnya diet mereka perlulah daripada sumber-sumber makanan yang tiada laktosa. Seterusnya, para ibu bapa juga digalakkan untuk memberi makanan tambahan seperti vitamin kepada anak-anak autistik. Okay, kenapa kena bagi vitamin? Sebab anak-anak autistik ni sebab keadaan mereka, picky eaters kan, mereka lebih cenderung untuk mengalami kekurangan nutrien dan juga vitamin dalam badan. Vitamin ni selalunya mudah didapati dalam sumber makanan seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Bagi vitamin ni kepada anak-anak, saya boleh cakap yang para ibu bapa boleh mendapatkan nasihat daripada dietitian ataupun doktor terlebih dahulu untuk mengetahui berapa banyak yang mereka perlu bagi kepada anak-anak SD mereka. Sebab memang kita kena bagi tambahan vitamin ni penting, tapi jika diberi secara berlebihan juga boleh menimbulkan masalah kesihatan di masa akan datang. Jadi parents ni kena bagi jumlah vitamins ataupun makanan tambahan yang lain secara berpatutan dan seperti yang disarankan oleh health practitioner ataupun dietitian. Okey, terima kasih Saudari Auni atas jawapan sebentar tadi. Jadi kita sudah sampai di soalan yang terakhir. Okey, soalan terakhir. Ada tak tips untuk elak anak-anak lagi prefer makan main meal daripada snack? Okay, terima kasih untuk soalan yang tu. Okay, untuk macam yang soalan ni dia lebih kurang sama dengan soalan nombor 1 tadi. Okay, kita tahu yang masalah ni sebenarnya sangat normal untuk ibu bapa hadapi sebab anak-anak autism ni pun sering juga mengalami ada picky eaters ni kan. Okay. Pada pendapat saya, ibu bapa dia boleh cuba untuk kenal pasti apa dulu makanan yang mereka gemar. Boleh juga cuba untuk masukkan sumber makanan dari protein, karbohidrat dan buah-buahan. Tak pun macam main meal tu letak waktu snack time, tapi bagi dalam kuantiti yang bila dah bagi kuantiti yang sedikit, lama-lama kita boleh tambah kuantiti tu. Bila dah lama tu kanak-kanak terbiasa dengan hidangan main meal tapi yang dibagi dalam bentuk macam snack. Boleh juga
untuk kenal pasti warna kesukaan anak-anak. Okay, mungkin ibu bapa boleh cuba untuk sediakan makanan ikut warna kesukaan anak-anak, macam ya apa soalan nombor 1 tadi, saya ada tunjuk yang dia buat apa bentuk yang lebih kreatif, jadi bentuk bunga, jadi bentuk ikan dan juga dinosaur macam tu. Ya, jika okay, macam untuk kita ni senang untuk makan, boleh juga macam kita ajak semasa memasak tu ajak anak-anak untuk kita menyediakan makanan, ataupun semasa membeli barang grocery shopping pun ibu bapa boleh mendedahkan anak-anak dengan pelbagai jenis makanan semasa membeli barang. Contohnya macam kalau dekat section sayur, kita boleh tunjuk dekat dia, okay, ini adalah sayur macam ni tu lah. Ini kita boleh guna dalam grocery shopping ni kita boleh kita haraplah dapat tarik perhatian anak-anak ni untuk lebih berminat dalam yang mereka nak makan macam tu. Sekian, terima kasih untuk soalan ini. Terima kasih kepada saudari Auni atas perkongsian sebentar tadi. Saya harap jawapan yang diberikan oleh saudari Auni sebentar tadi sedikit sebanyak dapat membantu dan menjawab persoalan yang mungkin menjadi tanda tanya dalam kalangan ibu bapa. Jadi kita akan teruskan dengan sesi seterusnya, iaitu sesi perkongsian yang akan dikendalikan oleh saudari Nur Auni Haifah.